Salam sejahtera, anda menonton cerita di Subrit Berita. Memang sengaja saya mulakan cerita dengan berkongsi sedikit infografik khususnya melihat kepada program imunisasi ataupun program vaksinasi COVID-19 kebangsaan yang dikhususkan untuk golongan kanak-kanak, kerana apa yang dimaklumkan untuk hari ini itu seramai 517,107 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun di seluruh negara telah pun melakukan pendaftaran bagi program atau imunisasi COVID-19 kanak-kanak ataupun disebut sebagai PIC Kids, yang mana kalau diikutkan jadualnya akan dilaksanakan bermula esok. Dan berdasarkan kenyataan yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, yang mana memaklumkan jumlah tersebut sebenarnya dianggarkan 15% daripada jumlah kohort 3.6 juta kanak-kanak di seluruh negara yang layak menerima vaksin jenis Pfizer-BioNTech. Dan kalau diikutkan, menurut Yang Berhormat Menteri Kesihatan, statistik pendaftaran setakat 1 Februari itu disifatkan sebagai permulaan yang baik dan Kementerian Kesihatan akan terus menyampaikan kebaikan menerima vaksin. Dan berdasarkan data yang dikongsikan, Selangor terus mencatatkan pendaftaran paling tinggi iaitu lebih 131,000 orang, diikuti Johor 81,400 dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 47,500 orang ataupun 47,500 kanak-kanak yang telah pun didaftarkan untuk terlibat sama dalam program imunisasi COVID-19 kanak-kanak ini. Dan kalau diikutkan, 3 negeri yang mencatatkan pendaftaran terendah setakat ini ialah Labuan, Perlis dan juga Putrajaya. Dan dalam masa yang sama, Yang Berhormat Khairy juga berharap hampir separuh pada kanak-kanak di Malaysia akan mendapat vaksin pada penghujung Februari ini. Dan bagi mencapai sasaran tersebut, beliau berkata Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 di bawah Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, akan bekerja rapat dengan Kementerian Pendidikan. Dan PIC Kids akan dilaksanakan secara berperingkat bermula di Lembah Kelang mulai Khamis, dan difahamkan 3 pusat pemberian vaksin akan dibuka di Lembah Kelang, melibatkan yang pertamanya di WTC, kemudian di Axiata Arena Bukit Jalil dan di IDCC Shah Alam. Sementara 25 lagi PBV akan mula beroperasi pada 5 Februari ini. Untuk waktu ini juga saya ingin kongsikan kepada anda, jika ada yang ingin mendapatkan maklumat secara khususnya berkaitan dengan langkah-langkah untuk membuat ataupun melakukan tempahan janji temu vaksinasi kanak-kanak yang anda saksikan di skrin pada ketika ini adalah langkah-langkah untuk tempahan janji temu vaksinasi kanak-kanak. Adalah beberapa urutan dan turutan yang perlu anda lakukan, tapi yang paling penting, yang pertamanya, anda terus ataupun pergi ke laman utama aplikasi MySejahtera. Kemudian ada butang ataupun ada pautan khas untuk vaksinasi COVID-19. Daftarkan anak anda sebagai tanggungan vaksinasi. Pilih anak anda yang ingin diberikan vaksin COVID-19. Ada beberapa lagi ketetapan dan juga urutan yang anda boleh lihat dan juga baca. Ini melihat secara keseluruhannya langkah-langkah untuk tempahan janji temu vaksinasi kanak-kanak. Kemudian saya kongsikan lagi kepada anda adalah beberapa secara keseluruhannya, step by step, satu persatu diberikan ataupun ditunjukkan secara khususnya jika ada yang mungkin terlepas pandang ataupun tidak tahu mengenai langkah-langkah untuk melakukan tempahan janji temu vaksinasi untuk kanak-kanak anda boleh baca ataupun anda boleh terus ke Twitter CITF, yang mana mereka berkongsikan infografik ini untuk mungkin ada yang masih lagi belum melakukan registration ataupun pendaftaran untuk anak-anak anda untuk terlibat sama ataupun menerima sebahagian daripada program imunisasi COVID-19 khususnya yang melibatkan golongan kanak-kanak. Baik, kita nak terus memberi tempuan kepada khususnya melihat kepada cerita untuk hari ini. Selain pada kita menunggu ketetapan yang akan diumumkan oleh SPR khususnya menjelang pada pilihan raya negeri PRN Johor, kita juga ingin memberi sedikit tumpuan khususnya melihat kepada fenomena perubahan cuaca, yang mana antara yang menjadi tumpuan utama kami adalah melewati proses demokrasi yang mana akan berlangsung tidak lama lagi. Dan ketika wartawan kami Firdaus Azil yang turun meninjau kesan pelepasan gas hijau sekitar Kulai di Johor terhadap sektor pertanian di negeri itu, beliau sebenarnya berkesempatan untuk
menemu bual ataupun bertemu dengan seorang penyelidik tanaman yang sedang mengusahakan tanaman stroberi. Soalnya, bagaimana stroberi ini boleh tumbuh di kawasan dengan suhu setinggi 34 darjah Celsius? Firdaus Azil ada perkongsian dan juga ceritanya. Apa kata kita saksikan temu bual yang dilakukan oleh Firdaus Azil. Okey, hari ini saya turun ke tapak fertigasi Lembaga Pertubuhan Peladang bahagian Kulai, yang mana kawasan ini terletak di Kampung Air Manis Kulai, yang mana saya bertemu dengan pengusaha ladang ini iaitu Encik Sulaiman Tuah bin Buang bersama anaknya Izzat Akmal. Tetapi kita difahamkan selain daripada tanaman-tanaman biasa yang sering diusahakan, kita difahamkan ada beberapa jenis tanaman unik yang berada di sini hasil kajian Encik Sulaiman. Mungkin kita terus bertanya pertamanya Encik Sulaiman. Terima kasih banyak kerana bersama Astro One ini. Tetapi saya tertarik dengan jenis-jenis tanaman yang diusahakan oleh Cik Leman di sini, ya, kalau saya panggil Cik Leman, ya. Baik, boleh. Boleh tak pertamanya sebelum kita bergerak ke tubuhan-tubuhan unik itu, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang kawasan ini, bagaimana ia bermula, bagaimana Cik Man boleh mendapat tapak ini dan apakah kenapa Cik Man nak mengusahakan ladang sebegini? Okey, sebenarnya pada mulanya kawasan ni kami usahakan di sini dah setahun 6 bulan. Lebih kurang setahun 6 bulan. Jadi kami berusaha untuk mendapatkan tapak. Jadi kami pergilah ke Majlis Agama Islam, pergi kepada last kami pergi kepada Jabatan Pertanian dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang Kulai. Dan apabila kami pergi ke sana, mereka ada mengatakan yang mereka mempunyai tempat untuk kami buat research ni semualah. Jadi saya menyewalah di kawasan ini dan juga kami sebenarnya masa kami datang ianya tempat tinggal hutan orang tinggal semua. So kami bersihkan dia lah. Semua setahun setengah kami bersihkan tempat ni. Lepas tu kami buat sedikit demi sedikit lah, dengan ni sekali. Okey, kita fahamkan di sebelah sana itu adalah khas ataupun perusahaan utama iaitu Halia. Tapi di sini ada beberapa jenis yang agak istimewa pada pandangan agak menarik. Mungkin boleh pertamanya Cik Man kita pergi ke pokok-pokok itu yang mungkin Cik Man boleh tunjukkan. Mari ikut kita. Mari. Cik Man jalan dulu. Okey, contohnya inilah yang kami sedang membuat research kat sini. Strawberry kawasan tanah rendah. Kami bermula dengan 3 jenis pokok, 3 anak pokok saja. Sekarang lebih kurang ada 500 pokok. Sebelum kita nak bercerita tentang strawberry itu, kita nak tengok hasil kajian Cik Man. Mari, mungkin Cik Man boleh tunjukkan sedikit ini pokok-pokoknya. Ada hasil tak? Okey, ini kita cuba tengok daunnya. Okey, ini tangan saya. Kita tengok pembesarannya. Alhamdulillah sampai buat masa ni kami dah dapat pokok yang sihat macam ni. Dan sesuai dengan keadaan kita yang panas kat sini. Dan ada beberapa pokok pun dia berbuah. Ini yang saya rasa agak istimewa, strawberry di kawasan panas. Saya pun panas, macam mana strawberry boleh ada kat sini. So ini adalah hasil-hasil. Ya. Sebenarnya dia dah berbuah banyak kali semua pokok ni. Tak sampai sebulan kami tanam, dia sesuai dengan keadaan ni, kami sesuaikan keadaan dia dan juga selepas tu dia berbuah sepanjang musim. Dia dah tak ada musim lagi dah kat sini. Okey. Kita nak faham lah, sebab biasanya kalau kita cakap pasal strawberry ni, biasanya kita akan pergi Cameron Highlands, ataupun kalau paling susah sangat lagi Cameron Highlands, kita pergilah dekat pasar-pasar raya cari, tetapi rasanya berbeza. Jadi macam mana strawberry ini yang kita tahu yang hanya hidup di kawasan bersuhu rendah, di kawasan tinggi, boleh hidup di tempat yang panas? Okey, sebenarnya begini, kami mengambil beberapa contoh kawasan iklim sana seperti strawberry. Yang pertama ni, jadi kami buat yang ini dulu. So sebenarnya kita nak tahu apa kehendak pokok tersebut, apa nutrisi dalam pokok tersebut. So macam mana kita nak convert benda luar yang dia makan dan dia alami dengan cuacanya sekali, dan dia akan menjadi season dengan iklim yang ada ni. So sekarang dia dah rugged dengan kawasan panas, dia dah tak kisah lagi lah ni, dan dia terus berbuah. Cuma kami belum masukkan elemen-elemen untuk besarkan buah dan maniskan buah. Okey. Itu adalah rahsia yang akan diusahakan pada masa akan datang. Tetapi untuk
perbezaan untuk penonton fahami di Cameron Highland berapa suhunya dan di sini yang kita tengah berada di bawah panas ni berapa suhu? Ya, sekarang ni suhu di Cameron Highland pun tinggi. Ianya lebih kurang antara 24 hingga 28 jika panas macam ni lah, tengah hari lah. 24 hingga 28. Dan di sini panasnya 34. 34. 10 darjah Celsius lebih tinggi. Okey. Jadi ini kita lihat ini berkemungkinan besar ia boleh menjadi jawapan kerana kita tahu apabila kalau kita kaitkan dengan perubahan iklim yang mana kita tahu ini adalah satu fenomena global, negara kita pun tidak terkecuali, tetapi dan sekiranya cuaca di Cameron Highland terus naik, mungkin dia akan mengganggu supply ataupun bekalan strawberry ataupun lain-lain tanaman yang di sana. Ini kami lihat sebagai penyelesaian. Adakah itu sebenarnya tujuan kajian ini? Sebenarnya tujuan kami memulanya adalah untuk bolehkah tanaman di negara iklim sederhana itu dibawa ke negara panas. Jika kami boleh kita lebih put full effort untuk benda-benda macam ni, saya ingat tidak ada masalah pun sebenarnya. Jikanya lah Lembaga Pertuaran Peladang, Jabatan Pertanian, under Kementerian Pertanian semua, kalau mereka bersatu dan duduk semeja membuat kajian dan lebihkan kepada R&D, saya ingat masalah tu sebenarnya tidak ada. Masalah tidak ada. Cik Man sendiri yang mengorak langkah ataupun mengambil langkah untuk membuktikan benda itu berjaya. Kita pun dah tengok strawberry semua, tapi selain pada strawberry ni, apa lagi yang unik di sini di kawasan panas ni? Tetapi ada lagi, saya difahamkan ada lagi tanaman-tanaman tumbuhan yang unik. Boleh tunjukkan pada kami? Pokok bunga ada. Pokok bunga gladiolus. Dia ni negara sederhana juga. Okey, sebenarnya ada di sebelah sana tu. Okey. Okay. So ini gladiolus. Ianya memang boleh hidup. Kami dah 2 musim sebenarnya. Kami dah 2 musim tanam ini. Kalau ianya boleh, mungkin satu hari nanti mungkin bunga tulip kita boleh tanam di Malaysia. So ini adalah bunga tulip. Bahasa mudahnya kita faham ini adalah bunga tulip. Tidak. Ini gladiolus. Tulips ianya berbeza. Okey. Ini gladiolus. Tapi mungkin kalau kita mempunyai tempat kajian yang lebih baik, mungkin tulips pun kita boleh ruggedkan dia dengan iklim. Okey. Selain daripada ni? Selain daripada ni kami hanya saya nampak pokok tin. Tapi okay. Tapi kami ini sebab nak buat pengenalan untuk murid-murid sekolah nanti macam mana nak tengok makanan kita, makanan ruji kita seharian. So saya try dalam pasu dan alhamdulillah sebenarnya dekat situ pun dah berbuah, padi pun dah berbuah. Okey. So, jadi apa istimewa, kenapa kita bezanya dengan di sawah-sawah padi? Okey, sebenarnya kalau kita sawah-sawah padi tu di tepi jalan raya. Okey, di sini saya nak buatkan satu pengenalan permulaan pertanian kepada semua pelajar anak-anak kita ni. So mereka kenal. Contohnya buat masa sekarang, kalau kita bertanya dengan anak-anak kita dekat mana ayam, mereka akan jawab bukan di reban. Kalau kita dulu sekolah kita sebut reban, tapi mereka sebut dalam peti sejuk. Sebab mereka patut dipertegangkan dengan apa yang makanan mereka seharian. Sebab kita pun sejak PKP ni semua orang makanan dengan murid-muridnya semua rasa macam agak tersekat ke apa. Jadi ini adalah pengenalan untuk murid-murid. So jadi saya nakkan murid-murid sekolah mereka belajar dan berminat tentang pertanian. Sebab kita banyak import. Setahu saya kita banyak import. Mungkin generasi kita yang akan datang, murid-murid ni semua, mereka terbuka dengan pemikiran pertanian tu adalah penting untuk pemakanan untuk semua orang rakyat Malaysia. Okay, tadi Cik Man ada sebut bahawa projek ini telah pun mendapat perhatian baik daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi apa feedback ataupun apabila mereka datang sini, apakah feedback? Sebab difahamkan Cik Man nak juga membawa perkara ini kepada Kementerian Pendidikan. Tadi Cik Man cakap nak educate anak-anak semua. Jadi selain daripada untuk membesarkan kawasan ini sebab ada potensi, dan bagaimana respon kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan buat masa ini? Saya pernah pergi ke Jabatan Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri, dan mereka berkata ini adalah satu tempat yang
pengenalan untuk murid-murid beriadah yang boleh membina. Selain daripada membina tentang pengenalan untuk pertanian, mereka akan kita tanamkan dengan semangat untuk bertani. So kita mungkin sekarang ni mereka cuma sedikit berubah lah, kena moden. Dah tak boleh style lama lagi. Okey. Jadi dengan Kementerian Pendidikan tu saya ingat kita perlu kita mengenalkan murid-murid dengan pertanian. Inilah Encik Sulaiman Tuah bin Buang, pengusaha dan yang mungkin apa yang beliau kaji ini, kajian yang dibawa oleh Encik Sulaiman serta anaknya Akmal ini akan menjadi penyelesaian ataupun mungkin antara jawapan kita cari untuk kita bersiap sedia menghadapi perubahan iklim. Terima kasih banyak Sulaiman. Terima kasih. Sama-sama. Okey, itu tadi temu bual yang dilakukan oleh Firdaus Azil bersama dengan seorang usahawan tani yang melakukan tanaman stroberi khususnya di Kulai Johor, iaitu Encik Sulaiman Tuah Buang. Encik Sulaiman adalah penyelidik tanaman. Firdaus Azil juga berkongsi artikel penuh. Anda boleh terus ke eswawni.com, saya tunjukkan. PRN Johor, cuaca membahang jejaskan petani, apa komitmen kerajaan dan juga pihak swasta. Anda bolehlah baca artikel penuh di platform kami eswawni.com. Juga nanti kami akan muat naik video temu bual yang dilakukan oleh Firdaus Azil khususnya di platform eswawni.com. Baik, cerita berat seketika kembali lagi selepas ini.